Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak didik cikgu. Okay, hari ini cikgu buatlah sedikit ulang kaji untuk topik bab 1 tingkatan 4 iaitu konsep asas perniagaan. Okay, jadi cikgu akan membuat ulang kaji lah sama-sama, nanti kamu boleh tengoklah cikgu punya YouTube lah untuk persediaan peperiksaan lah. Okay, yang pertama kita kena tahu dulu lah konsep asas perniagaan ada berapa. Jadi konsep asas perniagaan ni ada 6. Okay, cikgu akan tuliskan ada 6 ya. Okey, pertama iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Yang pertama ada 6 kita punya konsep asas ada 6. Yang kedua pertukaran nilai. Yang ketiga keuntungan perniagaan. Yang keempat kontrak perniagaan. Yang kelima barang dan perkhidmatan. Dan yang keenam penjual dan pembeli. Jadi apabila ada 6 yang tetapkan, ini adalah fakta lah. Jadi enam fakta ni kamu kena ingat lah. Ingat dia punya perkataan, sudah perkataan dia, ayat dia semua kena ingat. Sebab fakta ni kena betul lah baru dapat markah kalau penerangan tak apa. Penerangan tak apa, kamu ikut kamu punya kefahaman kan. Kalau fakta kamu kena ikut betul fakta daripada buku teks lah. Okey, jadi kita tengok satu persatu apa maksudnya untuk konsep asas perniagaan. Okay, kita tengok konsep asas yang pertama. Okey, konsep asas yang pertama adalah barang dan perkhidmatan. Okay, barang dan perkhidmatan. Okay. Jadi kamu pun kena tahulah barang dan perkhidmatan ni apa beza dia. Barang ni apa, kan, perkhidmatan ni apa, kena tahulah beza dia apa. Jadi kita tengoklah dia punya ni barang dan perkhidmatan ni dikenali sebagai produk lah. Produk ni adalah barang dan perkhidmatan lah, sama ada kamu keluarkan barangan yang boleh dipegang, yang bersifat fizikal fizikal. Jadi kalau perkhidmatan ni pula kamu membekalkan perkhidmatan, kamu tak buat produk lah, kamu tak buat benda yang nyata fizikal kamu bagi servis. Barang dan perkhidmatan ini disediakan, ditawarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi barang-barang mesti ada lah sebab kamu nak memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi itu tadi lah. Barang ialah sesuatu bentuk fizikal. Ada mempunyai bentuk fizikal lah barang berbeza dengan ni. Okey. Barang pula merupakan objek yang dapat dilihat serta disentuh. Macam pen ke, buku. Jadi aku rasa kamu dah dapat beza lah apa itu barang ni. Dia mempunyai bentuk fizikal, boleh disentuh. Okey, lepas tu kita tengok pula perkhidmatan. Perkhidmatan pula apa? Perkhidmatan ialah dia aktiviti, bisa dikata aktiviti yang memberikan faedah. Faedah kepada pengguna. Maksudnya bila pengguna tu gunakan kita punya perkhidmatan tu, dia dapat manfaat lah. Contoh macam cikgu pergi gunting rambut. Cikgu rambut cikgu panjang. Jadi bila cikgu pergi kedai gunting rambut, dia potong rambut dan nampak handsome kan. Nampak kacak, bergaya. Jadi itulah faedah dia, cikgu dapat jadi kacak, bergaya lah selepas potong rambut Okay, jadi perkhidmatan tidak mempunyai bentuk. Dia tidak mempunyai bentuk fizikal. Fizikal secara khusus. Jadi contoh barang adalah macam rasa kamu dah tahu lah barang ni benda tentu lah, rambut, makanan, nasi lemak, semua pakaian, perkhidmatan pula pengangkutan,
insurans dan pelancongan. Jadi tiga sektor perlu pergi jauh lah. Itu contoh ni. Okay. Jadi itu untuk konsep asas yang pertama, barang dan perkhidmatan ya. Okay, itu pada yang kedua pula. Yang kedua adalah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Okay, apa maksud dia? Okay, so ni kamu kena tahu beza pula ya. Keperluan ni apa, kehendak ni apa beza dia. Okay, sebelum tu kita tengok dulu keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Diperlukan maksudnya dia kena, kalau tak dapat dia boleh mengganggu kehidupan dia. Untuk meneruskan kehidupan. Kehidupan. Keperluan adalah terhad dan mudah dipuaskan serta sama bagi semua individu. Okey, biasanya semua individu ni sama je keperluan dia. Makanan, tempat tinggal, pakaian kan, dia sama je. Jadi dia mudah dipuaskan. Kalau kamu nak berniaga nasi lemak, semua orang makan nasi lemak kan, itu ada keperluan lah. Makanan keperluan. Okey, kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Jadi mesti ada perkataan keinginan dan selesa ni mesti ada. Kehendak Contohlah cikgu ada jam. Jam tu adalah kehendak cikgu lah. Kalau tak ada jam pun boleh hidup kan. Contoh. Jadi kereta. Cikgu ada kereta kan. Jadi kehendak. Itu adalah kehendak lah sebab dia untuk hidup lebih selesa. Kehendak tidak terhad. Tidak terhad Tidak terhad dan sukar dipuaskan. Memang sukar dipuaskan lah. Kalau kita beli seluar kadang seluar ni dah mahal tapi tak puas hati juga. Sukar dipuaskan. Dia berbeza lah. Setiap individu tu berbeza. Tak payah pergi jauh lah tengok kamu dan kawan-kawan kamu. Kita rasanya berbeza kan. Kehendak dia berbeza. Jadi itulah maksud dia. Okay, sambungan untuk keperluan dan kehendak. Okay, peniaga perlu menawarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia lah. Jadi kena fikirlah apa kamu nak berniaga. Contoh paling mudah kalau berniaga ni, berniaga barang-barang keperluan. Senang, ramai orang beli kan, makanan, pakaian kan, senang. Keperluan adalah makanan, contohlah makanan. Kalau kehendak pula adalah barang kemas. Tak semua orang boleh beli barang kemas kan. Barang kemas kehendak lah tu. Okey, itu adalah konsep asas yang kedua. Konsep asas yang kedua. Jadi itu pergi pada yang ketiga pula. Yang ketiga pula, pertukaran nilai. Okay, pertukaran nilai. Okay, apa maksud dia? Pertukaran nilai ni, pertukaran nilai ialah merupakan aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli. Mesti ada perkataan aktiviti urus niaga ni. Yang melibatkan tindakan pembeli memberikan yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai. Dia biasanya mesti adalah wang sebab kamu nak beli barang, kamu tukar dengan duit kan. Kalau kamu tukar dengan daun boleh ke? Tak boleh kan. Jadi kamu tukarkan dengan duit. Kamu bagi duit kepada penjual, penjual pun bagilah produk yang kamu nak tu. Okay. Jadi urus niaga akan berlaku sekiranya wujud persetujuan. Persetujuan di antara penjual dan pembeli. Dia mesti ada persetujuan lah. Persetujuan di antara penjual dan pembeli. Pertukaran nilai dia aktiviti urus niaga lah. Okey. Itu untuk konsep asas yang ketiga. Konsep asas yang ketiga. Okey. Kita pergi pada yang keempat pula. Konsep asas perniagaan yang keempat adalah keuntungan perniagaan.
Okay, biasalah perniagaan OBU perniagaan OBU. Biasa perniagaan ni perniagaan OBU je, dia nak untung kan. Jadi keuntungan ialah, apa maksud keuntungan? Keuntungan ialah lebihan. Ya, adalah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Okay, semua kos yang terlibat. Okey, contoh kos terlibat ialah kos pengeluaran lah. Kos pengeluaran dan kos operasi. Banyak kos-kos yang kamu boleh bercontoh. Contoh kos gaji, kos sewa, kos utility. Kan? Jadi bila nak kira untung ni macam mana? Formula dia ni je, mudah dia formula dia. Keuntungan sama dengan keuntungan sama dengan jumlah jualan tolak jumlah kos. Dapatlah untung. Jumlah jualan, hasil jualan kamu lah, tolak dengan semua jumlah kos. Kos ni biasanya kita ada dua jenis kos, iaitu kos tetap dan kos berubah. Jadi campur dua tu dapatlah jumlah kos. Okey, itu untuk konsep asas yang keempat. Okey, jadi kita pergi kepada konsep asas yang kelima. Ini sambungan tadi, sambungan keuntungan perniagaan tadi. Keuntungan ni apa dia? Tahap keuntungan yang diperolehi sebuah perniagaan boleh dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Pada masa yang sama, keuntungan akan melambangkan imej. Dia melambangkan imej. Imej perniagaan, kecemerlangan sebuah perniagaan. Apabila sebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan keuntungan seperti yang telah ditetapkan, perniagaan tersebut bertanggungjawab untuk menyumbang semula sebahagian daripada keuntungan kepada masyarakat setempat. Ini maksudnya dia buat khidmat sosial lah. CSR sosial, dia bantu masyarakat tempatan lah. Bagi derma ke, sumbangan ke, itulah kepentingan keuntungan. Masuk keuntungan ni, itu konsep asas yang keempat ni. Okey, kita pergi pada konsep asas yang kelima. Okey, yang kelima, dalam perniagaan, kamu berniaga ni mesti ada penjual dan pembeli. Mesti ada dua ni. Kalau tak ada salah satu ni, bukan nama berniaga tu. Dia mesti ada pertukaran nilai tu lah. Pembeli bagi duit kepada penjual, penjual pun bagi barang kepada ni. Okey, kalau kat sini kamu kena bezakan lah apa itu penjual dan apa itu pembeli. Yang pertama kita pergi kepada penjual lah. Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Tadilah jual nasi lemak ataupun gunting rambut. Dia tawarkan ni produk lah. Produk tu sama ada produk tu barangan ataupun perkhidmatan. Okay. Pembeli pula ialah pihak yang memerlukan. Pihak yang memerlukan dan mengkehendaki barang atau perkhidmatan tersebut lah. Okay. Jadi bila dah ada dua ni, dia buatlah aktiviti urus niaga kan. Jadi pembeli kan melakukan urus niaga di pasaran. Jadilah dia buatlah ya. Okay. Urus niaga berlaku apabila peniaga dan pembeli bersetuju. Bersetuju dengan masa, harga dia, kuantiti dia, tempat barang tersebut dibekalkan, dia setuju lah. Dia kena setuju baru dia inilah boleh dijalankan urus niaga tersebut lah. Itu adalah konsep asas yang ke-5. Okey, kita pergi pada konsep asas yang terakhir, yang ke-6, iaitu kontrak perniagaan. Okey, apa itu kontrak perniagaan? Okey, kontrak perniagaan ialah perjanjian. Ini mesti ayat yang penting, ayat ni kena ada ya. Perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Dua atau lebih individu